Mengani isu, contohnya ada dalam Quran kata ataupun dalam hadis Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah bila kamu melihat anak bulan dan berbukalah bila kamu melihat anak bulan. Jangan pula petang tu kita tengok anak bulan tak boleh buka lagi, tak nampak. Bukan. Berbuka di situ maknanya berhari raya. Sebab tengok tiap-tiap hari anak bulan jenuh lah. Petang nak buka tengok anak bulan. Kena anak bulan nampak pukul 5 je buka dah. Berbuka di situ maksudnya berhari raya. Okey. Pada zaman dulu manusia ni dia tidak tahu peredaran bulan dan cara yang paling mudah dia nak tengok ialah dengan dia tengok mata kasar dia. Itu je ada cara zaman dulu. Maka para ulama kata tengok anak bulan lah. Tiba-tiba manusia maju. Bulan duduk di mana ni tak payah tengok dah. Tak payah tengok. Sebab apa? Kita tengok juga dengan satelit, dengan apa semua. Bahkan orang dah buat jadual dah. Hari raya 30 tahun lagi orang dah tahu dah hari apa. Jangan sembang tahun depan. Hak 30 tahun lagi tahu dah. Buktinya kalau ada gerhana bulan. Hari ni dia kata gerhana bulan ni akan berlaku lagi 150 tahun akan datang. Dia tahu dah. Sebab apa dia tahu? Perkiraan perjalanan. Sebab ilmu astronomi telah mencapai tahap yang sangat maju pada zaman ni. Di stesen luar orbit kita tu orang ada tiap-tiap masa dah. Kalau sesat sana jumpa dengan geng tu tak balik 6 bulan sekali. Orang Rusia, orang Amerika, dia ada kapal angkasa yang duduk di orbit ni. Bila dia tukar, dia 6 bulan sekali dia tukar. Yang pergi dengan Soyuz tu kan. Malaysia nak juga pergi bayar tiket lagi. Hantar. Kita tu baru tahap boleh bayar tiket tu rasa megah dah. Betul dah. Maknanya dalam dunia Islam nak bayar tiket tu pun tak apa nak larat. Ada orang Emirates seorang boleh pergi, ada ni. Kalau orang Sudan mana tak boleh pergi. Negara tak ada duit. Minyak naik 65%. 3 hari lepas di Sudan. Kalau 65% naik harga minyak. Orang Malaysia naik 10 sen. Ngamuk dah. Dia naik 65%. Kalau RM2 naik berapa? RM1.20 naik. Kan? Jadi dari sudut nak mengetahui bila berpuasa dan berbuka ni pada zaman ni, sebenarnya dunia Islam ni kalau dah naik pemimpin-pemimpin yang bagus, yang nak menyelesaikan masalah masyarakat, yang nak menunjukkan Islam ni bersatu, dah lama dah dunia Islam ni puasa pada hari yang sama dan berhari raya pada hari yang standard. Sebab apa? Sebab mana ada 5-6 bulan dalam dunia ni, duduk tengok 1 bulan tu je kan? Dan ilmu kaji bintang dan bulan ni dah sampai ke darjat tidak ada perbezaan dah. Dah tahu dah. Tuhan suruh tengok anak bulan tu sebab nak tahu duk mana bulan. Tiba-tiba kita tak tengok tapi tahu. Macam mana? Ya, mana nak tengok ke nak tahu? Pening kepala lah. Nak tengok ke nak tahu? Yang penting tengok ke yang penting tahu? Tu yang penting tahu kat mana anak bulan. Sebab nak puasa ni perjalanan hari dan hari bulan ni berdasarkan di mana bulan tu berada. Itu je. Cuma perbezaan mungkin dari sudut kalau berada pada angle macam ni dah masuk hari ke ni, tu tak apalah. Kan? Okey, nak katanya Islam ni ada ruang tetap dan ruang berubah. Gitu. Tapi kalau nak ubah kiblat, kita jom ubah ke India lah pula. Tak boleh lah. Jadi Mekah situ lah. Tak boleh dah yang tu. Itu benda-benda yang sawabit dia panggil, benda-benda yang tidak boleh berubah. Okey. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi dia membincangkan tentang 30 ciri kesederhanaan. 30 ciri ni
Dia sebenarnya perbincangan yang sangat penting. Dan tak bolehlah kita nak baca sekali libah macam tu, tak boleh ya. Sebab memang poin-poin yang dibuat di sini berdasarkan research yang dia buat, kemudian dia bentangkan kepada sejumlah ulama, kemudian ulama tu saringkan dan buat kesimpulan. Bukan dia seorang buat ni. Sebab tu bagi saya buku ni adalah buku metod pemikiran beliau. Dalam Facebook baru ni ada orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang orang yang menolak pandangan Dr. Yusuf Qaradawi? Saya kata, tolak pandangan selain daripada Nabi ni tak jadi masalah kan? Bukan maknanya bila kita baca buku dia, orang yang tak setuju dengan pandangan dia tu sesat ke apa, tak ada. Jangan sampai macam tu. Tapi sebaik-baiknya kalau kita nak menerima pun ataupun nak menolak sesuatu pandangan, biarlah berdasarkan hujah-hujah yang kita kaji, yang kita yakin. Dan hujah tu berdasarkan susu galu ilmu yang betul. Jangan main emosi je. Sebab apa pandangan dia ni bagus? Sebab janggut dia panjang. Kita tak nak emosi. Sebab apa? Sebab serban dia besar saji, jadi dia ni bagus warna. Tak boleh. Maknanya berdasarkan nak tahu hujah tu kena belajar masalahnya. Sebab orang dengar ni nampak betul ni, nampak ustaz ni cakap lah. Jadi kalau kita tak erti, tak ada maklumat, macam mana kita nak nilai benda tu betul ke salah kan? Oleh itu setiap orang mesti ada basic pelajaran yang agak baik lah dalam bidang syariah. Macam tu. Walaupun terlepas belajar ke apa, tak ada masalah. Kita belajarlah kan? Sehari demi sehari kita develop. Okey, Dr. Yusuf Qaradawi dia kata, yang pertama sekali ciri yang paling penting ialah kefahaman Islam yang syumul. Syumul ni orang Melayu dah faham rasanya sekarang ni. Kataan syumul ni maknanya menyeluruh. Saya ingat lagi kataan ni famous zaman saya budak-budak dulu. Zaman saya sekolah menengah dulu, geng usrah aja faham perkataan syumul. Geng tak pergi usrah tak faham. Kan? Zaman tahun 80-an dulu, usrah ni diharamkan di sekolah. Sebab orang takut usrah ni bawa pemikiran macam-macam lah. Jadi saya ni antara ahli usrah jugalah. Jadi nak pergi usrah tu kena buat luar sekolah, sebab takut kena tangkap kat sekolah. Kena panjat pagar malam-malam. Bukan ponteng nak pergi karaoke, ponteng nak pergi usrah. Zaman tu. Zaman sekarang ni cikgu disiplin meronda nak cari budak tak pergi usrah. Terbalik kok habis. Tanya orang suruh pergi, dia tak nak pergi. Tanya orang tak bagi pergi, dia nak pergi. Manusia kan. Jadi kefahaman Islam yang syumul ni maknanya kita mesti faham Islam ni pertama sekali di sudut penerimaan, dari sudut kepercayaan kita. Kalau kita dari sudut percaya pun kita tak percaya Islam ni ada dalam segenap sektor ataupun bidang hidup kita, maknanya penatlah kita maknanya kefahaman Islam kita memang cacat. Ada orang kan, dia kalau bincang bab semayang, bab ibadat, dia percaya Nabi ni gini. Tapi bila bincang bab sistem hidup, contohnya politik ke, ekonomi ke, tak boleh dengar yang Islam ni, jadi rimah. Jadi rasa kalau ikut Islam macam mana dunia ni nak maju. Jadi macam tu. Jadi kalau macam ni, Islam kita tu ke mana-mana pun akan jadi cacat. Sebab kita akan melihat Islam ni dalam satu sudut yang kecil saja. Dalam benda lain tak ada Islam. Dari sudut pengamalannya, kalau dari sudut penerimaan ni memang kesan dia sangat besar. Dari sudut pengamalan pun cacat juga, tapi yang teruknya penerimaan. Contohnya ginilah. Sekarang ni fenomena penyanyi seksi naik atas pentas baca doa, macam mana? Belum dia nyanyi tu tak? Dia nak nyanyi. Nampak pada baca doa tu macam nak ceramah. Lepas baca doa, wah, tonggang terbalik, terselok mana, terselok. Tadi baca doa. Maknanya agama ni benda yang doa, zikir, gitu.
Kalau nak masuk tender apa, panggil